Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan topik kita hadis yang boleh dijadikan hujah, hadis marfu' dengan hadis mauquf. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita akan buat? Dipersilakan. Okay, terima kasih Syafiqah. Hari ini last kali ataupun segmen yang terakhir ini saya nak kongsi dengan murid-murid bagaimana nak menjawab soalan kebat. Baik. Kenapa kebat? Sebab kebat ni sebenarnya kalau ikut dia punya pemarkahan dia paling tinggi, iaitu 6 markah. Jadi saya uji kalau boleh murid dia menguasai bagaimana cara menjawab. Mungkin di Google Meet murid-murid sudah bersedia dengan kita punya soalan. Okey, masih lagi dengan hadis yang boleh dijadikan hujah. Okey. Jadi saya nak utarakan soalan, soalan boleh nampak di slide. Dia ada stimulus Syafiqah kebat ni ada stimulus. Okey, berdasarkan daripada apa yang kita belajar tadi, para sahabat adalah contoh yang terbaik bagi umat Islam kini. Sebab dia orang paling hampir dengan Rasulullah SAW. Betul. Dalam mengamalkan ajaran Islam sebenar. Dia ambil first hand, daripada Rasulullah. Kalau kita ingat dulu kita main main order yang last orang yang terakhir tu dia buat cara lain dah. Sebab itu dia banyak dia punya ni kan, tapi ini daripada Rasulullah SAW. Sebab itu dia contoh yang terbaik. Soalannya, berdasarkan pernyataan di atas, analisiskan, cuba kaji faktor yang menyebabkan mereka berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Boleh faham ya murid-murid Dennis, Syafiqah, Hakim dan juga Patricia? Boleh tak buat jawapan ke? Ada tak? Boleh Okey. Sementara mereka buat, mungkin saya terangkan sedikitlah tentang kebat ni. Okey, kebat ini murid-murid kena skor sebab markahnya tinggi, 6 markah yang saya sebut, dan perkara pertama yang murid-murid kena tahu ialah supaya jawapan kita itu betul, kita tahu apakah topik perbincangan. Contoh, hari ini kita belajar hadis yang dijadikan hujah, iaitu mauquf, marfu' dan mauquf. Oleh sebab itu, jawapan mesti berkisar tentang itu. Baik. Jangan ambil jawapan yang lain daripada itu. Dan dicadangkan, ini cadanganlah, kalau boleh jawapan antaranya lah yang terbaik dalam bentuk jadual. Kita masukkan rubrik ataupun skor markah itu, benda yang kita nak jawab, rubrik iaitu huraian, isi. Mungkin zaman kita sekolah dulu tak ada benda ni kan. Ya, tak ada, Ustaz. Jadi hari ini kita cuba belajarlah. Ya. Isi, kemudian huraian. Kemudian huraian lengkap. Ada dalil. Ada dalil. Sebab konsep kebat ni dia nak murid bukan sahaja boleh mengeluarkan hujah tapi dalil dia. Kemudian huraian dalil dan kita buat kesimpulan. Nampak murid bersungguh-sungguh macam tak berhenti menulis tu. Perbincangan kita. Sungguh hebat. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini ialah memenuhi rubrik yang sepatutnya kita isi. Baik. Jadi dah siap kod ya? Dah siap. Jadi dah siap, boleh? Belum? Boleh tunjuk kod nampak nanti kita boleh Syafiqah kod. Syafiqah boleh tunjuk kat jawapan. Nampak jawapan. Jadual Ustaz jadual kan? Betul, dalam jadual. Dia ada rubrik. Ataupun dia cuba bacakan Syafiqah jawapan dia, Syafiqah. Sebab tak berapa nampak tu. Mula-mula isi dulu. Apa jawapan isi? Isi, sahabat merupakan insan yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dulu. Soalannya, faktor yang menyebabkan mereka berpegang teguh kepada Rasulullah. Jawapannya dia kata tadi, orang yang paling hampir dengan Rasulullah. Betul lah. Betul. Betul Ustaz? Betul. Kan? Sebab dia orang first hand dapat daripada Rasulullah. Berbanding orang kita ni sebab itu ada ajaran sesat. Dah jauh sangat dah. Jauh sangat. Pelbagai-bagai dia punya penerangan dia punya pemahaman. Dia first hand daripada Rasulullah SAW. Okey, yang kedua ialah dari huraian. Syafiqah, huraian. Huraian, mereka dapat menyaksikan segala perbuatan serta percakapan dalam
hidup baginda Rasulullah SAW. Maknanya mereka apa orang kata dapat menyaksikan lah. Okey, suatu asbab turun ya. Turun, asbab nuzul turun. Kemudian huraian lengkap. Huraian lengkap, contohnya para sahabat mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Maknanya akhirnya dia mengamalkan sunnah. Lebih kurang begitulah. Okey. Tapi jawapan tu macam ada terputus-putus lah. Maknanya tak, dia kebat kena ada synchronize ataupun ada pertalian antara satu rubrik dengan rubrik yang lain. Okey. Okey. Itu antara jawapan lah. Itu baru 3 rubrik. Okey. Okey, bagus Syafiqah jawapannya. Cuma masa tidak mengizinkan, jadi saya tunjuklah jawapan yang lengkap. Okey, jawapan yang lengkap. Ini jawapan yang lengkap. Okey. Okey. Oh, sama hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Okey, huraian dia mesti dimulakan dengan kabus. Baik. Kerana mereka akan terus bertanya kepada Rasulullah masalah yang berlaku. Okey. Lepas tu huraian lengkap ni, okey, huraian tu kita boleh letak kabus kerana agar bagi untuk supaya huraian lengkap ni kita boleh letak mungkin kesannya, mungkin kelebihan, mungkin kepentingan. Ini template yang boleh kita gunakan lah, walaupun kebat ni tidak jadi atau ditentukan dengan template-template tertentu, tetapi sekurang-kurangnya ada guide untuk murid kemahiran yang pertama lah, step pertama. Sebab ini kemahiran. Dulu kita naik basikal mula jatuh kan. Okey, tapi lama-lama daripada roda 3 menjadi roda 2 dan jadi pengayuh basikal negara contohnya kan. Dah biasalah Ustaz kan. Jadi kemahiran. Jadi kita letak begitu. Huraian lengkap kita letak dia punya wording dia, kesannya, kepentingannya dan sebagainya. Kemudian dalil. Okey, kalau sabda Nabi SAW, kalau hadis kita letak sabda Nabi SAW. Okey, kalau Al-Quran agak-agak apa yang sesuai? Ini Syafiqah, kalau Al-Quran. Kalau Al-Quran Ustaz kita nak letak apa mukadimah dia? Kalau mukadimah. hadis sabda Nabi SAW. Atau qala Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran, qala Allah Ta'ala ataupun firman Allah Ta'ala. Okey. Kemudian huraian dalil kena ada wording dia tertentu. Dalil di atas menjelaskan bahawa bla 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 begitu. Itu dia punya situasi dia. Dan akhirnya rumusan, saya ada letak 3 tu rumusan tu. Bukan 3 apa, 3 color tu. Color yang pertama jelasnya itu adalah peneguhan. Jelasnya, konklusinya, kesimpulannya, secara tuntasnya, begitu. Okey, itu peneguhan. Kemudian aplikasi. Kita hendaklah umat Islam mestilah. Okey, begitu. Dan kalau nak cun supaya soft landing, taklah terjun kan. Letak supaya contoh kan, kita tengok tu Syafiqah. Kita sebagai umat Islam hendaklah memelihara kesucian hadis Nabi SAW. Sampai situ dia macam terjun, macam tak soft landing. Tapi kalau kita letak kabus tadi, sebab kabus ada di tempat lah, satu di huraian, satu di rumusan, supaya terpelihara daripada terseleweng ketika mengamalkannya. Nampak dia punya flow dia bersangkutan antara satu sama lain. Boleh murid-murid di Google Meet. Syafiqah pun rasanya kalau suruh jawab soalan ni dia boleh jawab kot, sebab ada contoh Ustaz. kan. Okey. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh berikan rumusan untuk topik kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Okey. Rasa sedih sebab nak habis kan? Nak habis Ustaz. Okey, kalau nak sambung lagi. Okey, dia punya rumusan yang pertama, menguasai format. Format adalah yang terpenting. Bila kita menguasai format, kita tahu apa yang kita nak fokus. Sebab itu kalau murid nak periksa, dia tanya guru dia, cikgu apa yang keluar, itu maknanya murid tidak menguasai format. Kalau dia menguasai format, bahagian A apa dia, tentulah dia tahu dah apa dia nak fokus. Apa yang akan ditanya pada soalan kalau dalam bentuk ulum hadis, begini, dia tahu. Antaranya takrif mesti keluar. Okey, ataupun hukum beramal. Okey. Yang kedua ialah menguasai bentuk-bentuk soalan yang popular. Popular ni mungkin diambil daripada soalan-soalan pertengahan tahun, akhir tahun, trial. Okey. Dan saya dapati semua tempat dia lebih kurang sama bentuk soalannya. Okey. Dan yang ketiga ialah ini sangat penting. Sentiasa menyempurnakan tugasan yang dibekalkan oleh guru, kerana itu saja soalan yang guru berikan. Kalau murid-murid tak menyempurnakan, tidak ada lagi latihan-latihan yang sepatutnya mereka dapat. Betul Ustaz. Okey. Okey Itu Ustaz. saja.
Terima kasih atas rumusan dan perbincangan tentang topik kita pada hari ini, hadis yang boleh dijadikan sebagai hujah. Terima kasih Ustaz. Okey, Dan terima kasih sama-sama. juga kepada semua murid-murid daripada SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor dan semua murid-murid di luar sana. InsyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat. Kita bertemu lagi di lain hari. Saya Syafiqah Hanafiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.